Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. Alright. So kita teruskan pembelajaran seterusnya iaitu penyerakan cahaya. Okay, sebelum kita masuk kepada topik penyerakan cahaya ni, kita jawab soalan dahulu. Soalan yang pertama, antara berikut warna manakah mempunyai kelajuan yang paling tinggi dalam medium kaca? Okey, kalau kita nak tengok kelajuan paling tinggi cahaya ni, setiap cahaya dia ada wavelength dia ada panjang gelombang dia tersendiri. So kita ingat balik mana panjang gelombang yang paling tinggi, paling rendah. Kita ingat balik Michael Jackson kata hidup bujang itu unggul. So dia dah susun, semakin turun ke bawah semakin pendek panjang gelombang. So yang mempunyai kelajuan paling tinggi mempunyai panjang gelombang yang tinggilah, iaitu warna merah. Alright. Nombor 2, rajah menunjukkan penyebaran cahaya putih oleh prisma kaca. Okey, ini ialah penyebaran, kita guna prisma, cahaya putih masuk dalam prisma, penyebaran cahaya berlaku. Okey, dia menghasilkan 7 warna. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Okey, so warna cahaya yang berbeza bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Sebab itulah warna cahaya ini disusun mengikut kelajuan yang berbeza. Okey, soalan nombor 3, rajah menunjukkan pembentukan pelangi sekunder. Okey, pelangi sekunder dibentuk dia, ni ialah titisan air hujan, ni cahaya matahari lalu melalui titisan air hujan, lepas tu dia akan masuk dalam mata kita lah. Mata kita akan tengok kat sini. Okey, ni cahaya matahari masuk. Alright. So soalannya, mengapakah pelangi sekunder tidak terang dan malap berbanding pelangi primer? So jawapannya, mengalami pantulan dalam penuh sebanyak 2 kali. Tengok, ni cahaya matahari masuk, ni dipanggil pembiasan cahaya masuk dalam air. Ni pantulan dalam penuh yang pertama, ni yang kedua, ni akan berlaku penyebaran cahaya. Alright, so jawapannya ialah B. Sebab dia mengalami pantulan dalam penuh 2 kali. Alright, so kita pergi kepada tajuk kita seterusnya, penyerakan cahaya. Alright, mengapakah langit kelihatan biru pada waktu siang, manakala waktu senja pula langit kelihatan kemerahan? Okey, ni waktu siang, so kita nampak langit kala biru. Tapi waktu senja, waktu nak masuk maghrib bagi Muslim, dia nampak warna kemerahan. Sebab apa? Okey, jadi kita buat aktiviti yang nak tengok macam mana cahaya diserakkan, nak kaji macam mana berlakunya langit biru waktu siang dan langit merah waktu senja. Okey, so kita perlukan lampu suluh. Lepas tu satu beaker yang mengandungi larutan natrium triosulfat dan asid sulfurik, dan kita perlukan skrin putih. Okey, kita dah tengok pemerhatian. So, bila kita pancarkan lampu suluh, okey, yang pertama sekali, lampu suluh ni memancarkan warna cahaya putih. Kalau walaupun dia warna kuning, kita nampak daripada kasar warna kuning, tapi dia memancarkan cahaya warna putih. Sama juga matahari, kita nampak matahari itu colornya merah, tapi cahayanya cahaya putih. Okey, sama juga dengan lampu suluh. Okey, so pemerhatiannya, okey, apabila lampu suluh dipancarkan ke beaker yang mengandungi larutan natrium triosulfat dan asid sulfurik, dia akan bertukar warna biru dan di skrin putih akan terbentuk warna jingga. Okey, so apa konklusi dia? Apa kita punya perbincangan? Lampu suluh mewakili matahari, okey, menghasilkan cahaya putih. Larutan natrium triosulfat dan asid sulfurik mewakili langit bumi. Okey, zarah-zarah terampai dalam beaker menyerakkan cahaya putih. Dalam beaker tadi ada larutan natrium triosulfat dengan asid sulfurik, ada zarah-zarah terampai dalam tu. So bila cahaya putih masuk ke dalam beaker, dia akan menyerakkan cahaya. Okey, zarah tadi tu. Cahaya biru diserakkan paling banyak. Sebab apa? Sebab panjang gelombang biru ni paling pendek. Okey, sebab itulah larutan menjadi biru. Okey, cahaya biru sebab dia paling pendek, dia banyak diserakkan. Sebab itulah larutannya color biru. Cahaya merah dan jingga kurang diserakkan kerana panjang gelombang dia lagi panjang. Okey, sebab itulah di skrin akan kelihatan jingga kemerahan. Okey, jadi aktiviti inilah yang kita nak relate dengan kejadian kebiruan di langit dan kemerahan di waktu senja. Alright. Okey, so penyerakan cahaya. Apa itu penyerakan cahaya? Proses zarah-zarah yang terapung di udara memantulkan dan menyerakkan cahaya ke semua arah. Apabila cahaya melalui zarah-zarah, cahaya akan dipantul, diserap dan dibiaskan. Okey. Penyerakan cahaya bergantung kepada panjang gelombang warna cahaya. Kita ada 7 warna. Okey, setiap warna mempunyai panjang gelombang tersendiri. Okey, daripada ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga merah. Okey, ini ialah panjang gelombang yang pendek. Okey, semakin ke kanan, semakin panjang gelombang dia. Okey,
Jadi kelajuan dan panjang gelombang semakin bertambah, penyebaran dan serakan semakin berkurang. Sebab dia panjang gelombang panjang. Okay, so susah nak diserakkan. Sebab dia laju. Alright. Fenomena yang melibatkan penyerakan cahaya. Okay. Yang pertama, kebiruan langit. Mula sekali saya tunjuk tadi. Yang kedua, kemerahan langit di waktu senja. Okay, macam mana fenomena ni kita boleh relate dengan penyerakan cahaya. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, kebiruan langit. Pada waktu tengah hari, matahari berada tepat di atas kepala kita. Contoh ni bumi berbentuk sfera. So ini ialah kita. Okey. So matahari berada tepat di atas kepala kita. Hal ini menyebabkan cahaya matahari melalui lapisan atmosfera yang lebih nipis. Sebab apa? Sebab dekat dengan jarak kepala kita ni. Okey. Cahaya yang mempunyai panjang gelombang panjang seperti merah, jingga dan kuning melalui atmosfera tanpa diserakkan. Sebab jarak dia terlampau dekat. So, cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang panjang, kelajuan yang laju tidak sempat diserakkan. So, warna merah, kuning, jingga tak nampak lah. So, warna apa yang nampak? Warna biru. Kita tengok pemerhatian dia. Okey. Jadi, warna biru diserakkan. Sebab itulah kita nampak langit berwarna biru. Alright. So, fenomena yang kedua ialah kemerahan langit. Pada waktu senja, cahaya matahari melalui lapisan atmosfera yang lebih tebal. Maknanya jauh daripada bumi, sebelum sampai ke bumi. Tadi, tengah hari atas kepala. Bila kita dah beredar, kita berputar, okay, jadi matahari akan turun. Okay, akan turun waktu senja. So, jarak matahari dengan kita jauh. So, bila jauh, cahaya yang mempunyai panjang gelombang pendek seperti biru akan diserakkan jauh daripada bumi. Katakan ni cahaya putih, warna biru dah diserakkan di sini, dah tak nampak dah. Sebab dia mempunyai panjang gelombang yang pendek dan kelajuan dia kurang berbanding merah, jingga, kuning tadi. Cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang panjang seperti merah, jingga dapat menembusi lapisan atmosfera dan sampai ke bumi sebab dia mempunyai panjang gelombang yang tinggi. Jadi dia sempat sampai di bumi. Sebab itulah waktu senja kita akan nampak langit akan jadi warna merah, jingga dan kuning. Okay? So warna kuning, jingga, merah ni akan diserakkan. Sebab itulah kita nampak waktu senja macam ni. Okay. Alright. So angkasawan di angkasa lepas melihat langit hitam. Sebab apa? Sebab hal ini kerana tiada gas atau debu zarah untuk menyeratkan dan memantulkan cahaya matahari. Okay? Bila angkasawan di angkasa lepas, langit angkasa ni dia tak ada colour, warna hitam. Tengok, semuanya gelap. Belakang angkasawan gelap, gelap. Okey, sebab apa? Sebab tak ada debu dan zarah untuk menyeratkan cahaya tadi tu. Okey, bila dah tak ada zarah untuk seratkan cahaya, cahaya tak nampak, cahaya tak masuk dalam mata, kita akan nampak gelap, hitam. Sebab itulah angkasa lepas ni warnanya hitam. Alright, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, soalan yang pertama, rajah menunjukkan bumi. Dari kedudukan manakah A, B, C atau D, kita dapat melihat langit biru. Okey, kena faham tadi baru saya terang. Waktu manakah matahari itu, kedudukan matahari itu di mana, kita boleh dapat melihat langit itu color biru. Okey. Yang kedua, apakah warna awan jika bumi tidak dipenuhi dengan lapisan atmosfera? Kalau bumi tak ada lapisan atmosfera, awan tak ada, jadi lapisan atmosfera tak ada, kita akan nampak color apa? Okey? Bumi itu. Alright, itu soalannya. Okay, soalan yang ketiga, rajah menunjukkan seorang angkasawan di angkasa lepas. Mengapakah langit kelihatan gelap dan bukannya warna biru bagi seorang angkasawan? Okey, itu soalan dia. Boleh jawab antara pilihan jawapan. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, kita akan pergi kepada penambahan dan penolakan cahaya berwarna. Jadi sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.